Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar kamu semua hari ini? Cikgu harap semua sihat-sihat bersama keluarga masing-masing ya. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru di bawah unit 5, tumbuh-tumbuhan. Sebelum ini kita belajar tentang unit 4, haiwan. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Baik, pertama sekali cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 49. Okey, dalam gambar yang kita lihat di sini ada macam-macam kan? Ada dialog mengenai satu keluarga ni tengah bercucuk tanam di kebun mereka. Okey, ada juga binatang, ada juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Okey, cuba kita baca apa dialog yang pertama ni. Segarnya kacang panjang ini sesuai dijadikan ulam. Okey. Pertama ni budak perempuan ni kata kacang panjang yang dia pegang ni sangat segar dan sangat sihat untuk dijadikan sebagai ulam. Ulam ni adalah sayur yang kita makan bersama dengan nasi. Okey, kemudian budak lelaki ni pula yang baju warna biru ni kata nyamannya udara di sini. Kamu rasa kenapa udara dekat kebun ni nyaman? Okey, kerana dekat kebun ni banyak pokok. Bila dekat kawasan tu banyak pokok, udara di situ lebih nyaman berbanding dengan kawasan yang banyak bangunan sebab kat situ banyak asap. Tapi dekat kebun ni banyak pokok, jadi udara dia lebih bersih. Okey, apa pula lembu ni kata? Lembu ni kata sedapnya. Lembu ni tengah makan rumput. Nampak? Makanan lembu adalah tumbuh-tumbuhan iaitu rumput. Jadi rumput ni sangat penting untuk haiwan ya. Okey. Kemudian ayam ni pula kata saya pun nak makan juga. Jadi ayam pun lapar. Ayam pun makan apa yang ada dalam kebun ni. Dia tengok ada pokok jagung dekat depan dia. Jadi pokok jagung ni salah satu makanan ayam. Kemudian dalam gambar yang ada bulatan ni, kamu nampak ni haiwan apa ni? Belalang. Pandai, ini adalah belalang. Belalang pun makan daun. Jadi apa yang kamu nampak dalam gambar ni, lembu, belalang, ayam, mereka adalah haiwan. Tumbuh-tumbuhan ni adalah makanan untuk mereka. Kalau hak manusia pula pun sama. Tumbuhan juga macam ulam ni, kacang panjang ni pun makanan untuk manusia. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kenapa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan? Okey, sekarang buka muka surat 50, buku teks muka surat 50. Kita tengok dalam tajuk dia ni, kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan penting kepada manusia dan haiwan. Kenapa? Kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting? Pertama sekali kita tengok yang ni. Okey. Tumbuh-tumbuhan adalah habitat untuk haiwan. Apa maksud habitat? Habitat ialah tempat tinggal. Kita tengok kat mana monyet ni tengah bergayut. Monyet kan duduk kat pokok, kan? Kemudian tupai ni pun buat sarang dalam batang pokok ni. Burung ni pun sama, buat sarang dekat dahan pokok ni. Jadi pokok ni, tumbuh-tumbuhan adalah tempat tinggal untuk haiwan. Okey, itu yang pertama ya. Tempat tinggal iaitu habitat. Okey, habitat untuk haiwan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kepentingan yang kedua. Apa kepentingan yang kedua? Sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Jadi tumbuh-tumbuhan ni adalah sumber udara. Okey, apa maksud sumber? Apa maksud sumber udara? Sumber udara ni bermaksud
punca ataupun di mana tempat manusia dan haiwan mendapat udara yang cukup. Di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan. Di situ adalah sumber udara. Jadi kalau dekat kawasan tu kurang pokok, jadi kita sesak nak bernafas. Sebab apa? Banyak asap kan, udara pun tak segar. Tapi kalau kawasan tu banyak pokok, kita akan rasa lebih segar. Sebab kawasan dia, udara dia lebih nyaman, lebih bersih, ya. Jadi pokok ni dia menghasilkan oksigen, iaitu udara yang kita sedut. Okey, apa kepentingan yang ketiga? Okey, ini kepentingan yang ketiga. Ini kepentingan yang ketiga. Okey, tadi ni yang pertama. Okey, ni yang kedua. Kemudian ni yang ketiga. Okey, kita baca. Tumbuh-tumbuhan penting sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni adalah sumber ubat. Apa maksud sumber ubat pula? Sumber ubat ni maksudnya kita boleh jadikan tumbuh-tumbuhan ni sebagai ubat sekiranya kita sakit atau luka. Tengok dalam gambar ni, budak lelaki ni luka kan, berdarah lutut dia. Jadi kakak dia ni guna pokok lidah buaya nama dia. Pokok ni sangat elok untuk merawat luka-luka kecil. Haiwan ni pun, kucing pun kalau sakit, dia tak pergi jumpa doktor. Dia cari ubat dia sendiri. Ni rumput kucing. Kucing pun ada rumput dia. Bila dia makan rumput kucing ni, dia akan memuntahkan, dia akan keluarkan apa-apa racun dalam badan dia, dan insya-Allah badan dia pun sihat. Nampak tak bijak tak Allah? Allah buat semua ni, Allah buat tumbuh-tumbuhan ni semua ada sebab, semua ada kegunaan dia kan. Okey, itu yang ketiga sebagai sumber ubat. Okey, sekarang kita pergi kepentingan yang keempat. Apa kepentingan tumbuhan yang keempat? Okey, di sini sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan adalah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Yang ni jelas ya, sebab apa? Kita makan sayur, kita pun makan buah-buahan, haiwan pun sama. Monyet ni pun makan makan buah pisang. Kan? Banyak lagi. Kita berkongsi tumbuh-tumbuhan ni dengan haiwan. Jadi kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, kita akan kekurangan zat daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Baik. Sekarang ni cikgu akan ulang semula apa dia 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, sebagai habitat untuk haiwan. Yang kedua, sebagai sumber udara. Yang ketiga, sebagai sumber ubat. Dan yang keempat, sebagai sumber makanan. Okey, ada tak kepentingan lain yang kamu tahu daripada tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Ya, ada lagi beberapa kepentingan lain. Tumbuh-tumbuhan juga kita gunakan untuk membina rumah. Itu kepentingan yang lain kan. Macam pokok kelapa kita guna untuk buat titi batang dia kan, dan banyak lagi sebenarnya, ya. Okey. Sekarang kita gerak kepada muka surat 51. Okey, tadi kita belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Okey, sekarang ni kita nak tengok tumbuh-tumbuhan ni semuanya berasal daripada biji benih. Tahukah kamu macam mana biji benih ni keluar? Apa yang diperlukan biji benih untuk hidup? Baik. Jadi daripada muka surat 51 ni kita akan baca ya, apa proses perkara yang diperlukan atau sumber utama untuk biji benih bercambah. Bercambah ni maksud dia tumbuh keluar daripada tanah. Okey. Nampak ni dialog biji benih ni. Dia kata apa? Saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah
apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Okey, apa itu keperluan asas biji benih? Keperluan asas ni maksud dia perkara-perkara yang penting yang kena ada, barulah biji benih ni akan hidup. Okey. Pertama sekali tengok gambar ni. Apa yang turun daripada bekas ni? Air. Betul. Okey. Air yang keluar. Jadi, biji benih ni saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Biji benih perlukan air dan udara. Udara ni di sekeliling dia lah. Kita tak boleh letak dia kat tempat yang sempit, tempat yang gelap kan. Kalau dalam kotak kita letak biji benih, nanti tak cukup udara dia. Jadi kena letak dekat kawasan yang terbuka dan kita kena siramkan dia air. Jadi di situ dah ada dua keperluan asas dia, iaitu air dan yang kedua udara. Okey. Baik. Okey, baru 2. Ada satu lagi yang penting untuk biji benih, iaitu saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Okey, apa makna suhu? Suhu ialah kepanasan yang diperlukan oleh biji benih. Dia tak boleh sejuk sangat, dia tak boleh panas sangat, dia kena sedang-sedang, ya. Tapi tak boleh tak ada panas langsung. Contohnya di sini tempat dia, depan tingkap ni. Dekat tingkap ni ada udara masuk, ada cahaya matahari. Suhu ni datang daripada cahaya matahari. Jadi kalau cukup suhu dia daripada cahaya matahari ni, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, nanti barulah dia bercambah. Okey, beberapa hari kemudian bila dah dapat air, dah dapat udara, dan yang ketiga, dapat suhu yang sesuai, maka saya pun sudah mula bercambah. Ni nampak ekor dia dah keluar. Ya, okey. Baik, jadi kesimpulannya, air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ingat ya, ada 3 keperluan asas biji benih. Air, udara, suhu. Okey, itu dia 3 isi penting yang kita belajar tentang keperluan asas biji benih. Sebelum ni kita belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ni itu sahaja yang cikgu nak ajar kamu, iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan dan keperluan asas biji benih. Baik, sekarang ni kita akan buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, kamu buka muka surat 50. Okey, arahan dia, suaikan gambar dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut. Dia suruh cari kepentingan. Maksudnya apa kegunaan tumbuh-tumbuhan tu dalam mengikut gambar, ya. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Ni gambar apa? Ni gambar buah tembikai. Buah tembikai kita makan. Jadi sumber apa? Tengok sebelah kiri ni, sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni adalah pilihan jawapan yang perlu disesuaikan untuk sebelah kiri ni. Jadi kalau kita kata tembikai ni sumber makanan, okey, ada tak dekat sini? Makanan. Ada sumber makanan. Jadi kamu pun kena sesuaikan tembikai ni ke sumber makanan. Kita tengok gambar yang kedua. Tupai ni. Tupai ni tengah panjat nak masuk rumah dia. Ni rumah dia. Jadi apa istilah lain dalam sains cikgu bagi tahu tadi? Tempat tinggal. Apa dia? Habitat. Okey, kamu cari dekat sini. Habitat. Jadi tumbuh-tumbuhan ni sumber habitat kepada haiwan. Okey, gambar yang ketiga. Okey, tengok pergerakan anak panah ni. Tumbuh-tumbuhan ni menghasilkan oksigen ataupun udara yang diperlukan oleh
oleh manusia. Nampak? Manusia sedut udara daripada tumbuh-tumbuhan. Haiwan pun sama, sedut udara daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ni menghasilkan udara, iaitu sumber udara. Kamu cari dekat tepi ni mana perkataan udara. Ya. Okey, dan yang keempat, okey nampak. Tangan dia luka. Dia ambil pokok lidah buaya ni untuk tutup luka dia. Haiwan ni pun sama. Kucing ni sakit, dia makan rumput ni untuk keluarkan racun-racun dalam badan dia. Jadi tumbuh-tumbuhan adalah sumber ubat. Jadi kamu cari dekat sini mana perkataan ubat, ya. Okey. Kemudian kita gerak kepada muka surat 30, latihan kita yang terakhir untuk hari ini. Arahan dia, Nisa ingin menanam biji benih pokok bunga matahari. Bantu Nisa dengan mewarnakan keperluan asas untuk biji benihnya bercambah. Nisa ada biji benih ni, dia nak tanam pokok bunga ni. Ni biji benih tu. Tapi kita kena bantu dia. Bila dia dah tanam dalam pasu, okey contoh, ni pasu. Dalam ni ada tanah. Nanti Nisa akan masukkan biji benih dekat sini. Apa yang Nisa perlu untuk pastikan biji benih dia keluar menjadi pokok nanti? Macam mana? Okey, jadi ada 3 tadi kan? Kalau kita tengok balik muka surat 51, ada 3 tadi cikgu sebut. Betul tak? Jadi kamu ingat balik apa yang 3 tu? Okey. Kita akan warna jawapan yang betul sahaja. Ya, yang betul sahaja. Okey, yang pertama dia kata air. Betul tak? Betul tak air sumber asas kepada biji benih untuk bercambah? Kalau kamu kata betul, kamu warnakan dia. Okey? Kamu warnakan dia penuh-penuh. Kalau kamu kata tak, tak perlu warnakan dia. Tapi kamu kena ingat balik ya nota yang kita baca tadi. Okey, kemudian yang kedua, suhu yang sesuai. Betul tak? Udara. Betul tak? Cahaya matahari. Betul tak? Pasu. Okey. Tadi cikgu cakap ada 3 je kan? Air, udara, suhu. Tapi suhu ni dia pecah pula kepada satu lagi, iaitu cahaya. Kalau suhu, salah satu sumber suhu adalah cahaya matahari. Jadi dekat sini kamu akan warna 4. Kamu akan warna 4. 4 gambar biji benih ni. Ya, cuba cari yang mana. Boleh? Okey, selamat belajar.